Tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasul. Ad-dalalata 'alal khair ibtigha'u wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihan ya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin wa biyassir wa la tu'assir. Wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashrafa safihan ya wahhab ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minal dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia farriq li baitan, dan firman-Nya kepada Nabi Daud alaihi salam, Daud alaihi salam, farriq li baita askun fihi. Hai Daud, selesaikan, kosongkan, hilangkan semua benda olehmu bagiku, sesuatu rumah siapkan bagiku satu rumah, kosongkan bagiku satu rumah, diam aku di dalamnya supaya aku boleh tinggal di sana. Hadis ini dituju kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah Ta'ala berkata, wahai Daud, kosongkan rumah supaya aku boleh tinggal di dalamnya. Aku tidak selesa kalau berada bersama di dalam rumahku tu ada benda selain daripada aku. Yakni yang dimaksudkan rumah di sini adalah hati Nabi Allah Daud alaihi salam. Jangan ada sesuatu selain daripada Allah, katanya Allah, kosongkan hatimu supaya aku boleh bertahta di sana. Kecik ini kiasan. Bukan kata Rasulullah, bukan kata Allah Ta'ala itu perlu kepada tempat, ataupun Allah Ta'ala berada di dalam hati kita, ataupun Allah Ta'ala berada di dalam diri kita. Tu semua salah belaka. Yang dimaksudkannya supaya Allah Ta'ala lah yang memenuhi di dalam hati kita, merajai perasaan kita, dialah segala-galanya, sehingga ke dunia tidak dapat masuk ke dalam hati, kerana semua hati saya sudah dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, kecek kiasan. Maka sembah Nabi Daud, betapa ia Tuhanku, macam mana boleh berlaku macam ni?
Kamu ke tidak bertempat, kamu ke tidak bermasa. Macam mana kamu suruh kosong ke satu rumah untuk kamu tinggal di sana? Maka firman-Nya Allah Ta'ala, selesaikan olehmu bagiku hatimu. Rumah itu adalah hatimu. Sebab itulah ulama kata, apabila hati yang sudah fana, yang semua hati itu sudah terisi oleh Allah Ta'ala, maka hati itu dipanggil Ka'batullah. Ka'bah kepada Allah. Ka'bah kepada kita hak di Mekah tu. Manakala Ka'bah Allah Ta'ala pula adalah hati orang yang sudah fana daripada makhluk. Di situlah tempat Tuhan tuju. Apa maksud tuju? Sebagaimana kita menuju Ka'bah untuk melakukan ibadat dan sembahyang dan sebagainya, maka hati yang fana itu tempat tuju tajalli Allah Ta'ala. Yakni segala kejelasan nyatanya Allah Ta'ala penuh di dalam hati orang yang fana. Itu maksud dia daripada yang lain, selesaikan olehmu bagiku hatimu daripada yang lain. Kalau nak masuk ke orang lain, selesailah keluar daripada hatimu. Jangan siapa dia masuk ke dalam rumahku. Selesaikan urusan selain pada aku di luar daripada hatimu. Yang lain daripada aku, maka berhadaplah hatimu itu kepada aku. Beradap hati penuh kepada aku. Tumpukan segala keinginan cita-cita kita kerana Allah. Bukan kerana makhluk, bukan kerana apa-apa pun, bukan kerana siji, bukan kerana pangkat, bukan kerana kepandaian, bukan kerana apa. Jadi tuju ke hati kita itu kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kita buat baik, betul. Kita belajar bersungguh-sungguh, ya. Kita jadi orang alim, ya. Semua benda-benda itu baik di sisi Tuhan. Tetapi jadikan semua itu kerana Allah. Aku buat ini kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana selain daripadamu. Maka murak daripada katanya Allah di dalamnya itu, apa maksud Tuhan berada di dalam itu? Iaitu ibarat daripada sangat berhadap hatinya itu kepada Allah, sekira-kira fana akan yang lain. Kerana terlalu jelasnya matlamat dia, terlalu jelasnya Allah sebagai matlamat bagi hatinya, sehingga hilanglah di dalam hatinya selain daripada Allah. Maka maksud Tuhan berada di sana, seolah-olah dekatnya, seolah-olah bersekedudukan, serumah dah dengan hatimu. Itu maksud dia. Maka jadilah Allah Ta'ala itu pandangannya tepat ia melihat pada serumah diri. Apakah matlamat hidup demo? Apa maksud pandangan demo? Tawajuh demo? Berhadap demo kepada siapa? Saya berhadap kepada Allah. Semua gerak-geri saya kerja kerana Allah, saya belajar kerana Allah, saya beramal kerana Allah. Semua tepat pandangan saya itu alihlah kepada mana-mana keadaan pun, maka tujunya kepada Allah. Inilah makna tempat tajalli Tuhan, tempat nyata Tuhan. Bukan kata Tuhan duduk dalam hati, tetapi apabila manusia mengetahui matlamat yang sebenar di dalam hidup, maka jelaslah Tuhan di dalam hatinya. Manakala orang yang tidak masih jelas matlamat hidup dia, maka masih lagi mengejar makhluk kerana masih kabur, masih tidak tajalli, masih tidak jelas pandangan mata hati dia nak tuju Allah Ta'ala. Kecek ni mudah, tetapi nak buat dalam kehidupan seharian sangat sukar. Sangat payah minta doa dengan Tuhan supaya Tuhan beri benda-benda lagu ni. Ada wali-wali malu nak minta gapo-gapo dengan Tuhan.
Dia hanya buat bergerak saja, semata-mata bergerak. Nah. Maka bukanlah murak daripada katanya Allah di dalamnya itu Allah Ta'ala duduk di dalamnya. Duduk zat bukan. Bukan kata zat Tuhan berada di dalam sir kita. Sir berada di dalam dada. Berarti Tuhan duduk ada dalam tubuh kita. Nah, tu mengarut. Bukan fahaman yang dimaksudkan oleh ahli sufi. Ada orang faham lagu tu. Tu bukan ahli sufi. Nampak dia gaya supaya ahli sufi. Dia penipu. Skamer lah ni macam-macam. Ngama jadi wali. Ngama jadi polis. Ngama jadi menteri. Ngama jadi pegawai. Ngama jadi datuk. Ngama jadi gapo. Maka orang-orang agama juga tidak sunyi daripada skamer-skamer dia. Lebih-lebih lagi sekarang dia mau tengok ahli agama ni orang percaya. Lagi-lagi lah dia ambil kesempatan. Maka apabila orang tengok orang sufi ini dapat gelaran, dapat sanjungan dan dapat minat daripada masyarakat, maka ramailah orang jadi skamer, jadi orang sufi. Kerana apa nak cari kepentingan dia? Kalau sufi ni tidak ada kedudukan di sisi makhluk, manusia tak pandai, apa pedah saya nak skamer, nak menipu, nak jadi orang sufi. Maka ramailah ngamal jadi nipu, jadi syekh, jadi murabbi, jadi mursyid, jadi gapo. Maka hak tu tipu. Bukan orang sufi tu menipu. Pasal apa dia menipu? Dia tu skamer, mutasawwif. Ada ulama kata maksud dia mutasawwif. Ada kata mutasawwif ni bagus. Cuma dia nak meniru-niru orang sufi, nak belajar-belajar kerana minat. Ada kata mutasawwif ni orang yang berpura-pura berpakaian sufi tetapi ada matlamat selain daripada Allah. Orang sufi ai bi makna safa yasfi safi. Orang yang sufi ni orang yang sudah bersih hati dia selain matlamat selain daripada Allah. Kecek mudah, curut sari, sebentar ya. Kita berlatih hati kita senyap, biar hati kita semua nak Allah Taala. Kita makan, kita gerak, kita jalan, kita melakah, kita menapah, kita gapo. Berlatih 15 minit, tak apa dah. Duduk dengan Tuhan betul-betul sungguh tuju Allah Ta'ala. Terus berlatih. Lama-lama naik 10 minit, naik 20 minit, 30 minit, setengah hari, sehari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Maka latihan tu kena lagu tu. Kena ada? Ya, kena ada. Lepas tu, semua ni pemberian Tuhan. Ya, tetapi sunnatullahnya biar ada usaha daripada pihak kita. Maka sebab itulah orang-orang sufi mengajar matlamat yang sebenar di dalam hidup. Supaya jelaslah bagi manusia apakah matlamat dia yang sebenarnya. Dan bertempat ia padanya. Bukanlah maksud Tuhan duduk dan Tuhan bertempat. Duduk ni tempat lah. Mustahil. Kerana ahli sufi juga Asy'ariyah Maturidi. Ahli sufi juga salaf bagi ahlu sunnah wal jamaah. Salaf bagi ahlu sunnah wal jamaah tidak beriktikad Tuhan bertempat. Patut saya mengaji salah kata Tuhan bertempat tu bukan salaf. Salaf ahli sunnah wal jamaah Tuhan tidak bertempat. Sekalipun dia tak mengaji mukhalafah ke apa dia tak mengaji kudrat iradat ilmu hayat, tetapi dia juga beriktikad Tuhan tidak bertempat. Maka salaf dengan khalaf sama sahaja. Cuma tajuk khalaf lebih disusun oleh ulama supaya mudah faham. Manakala salaf pula umum lagu tu ngaji bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'. Ya fa'alul lima yuri. Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Macam-macam lah. Ngaji tak ikut susunan, Tetapi fahamnya dan pegangnya sama sahaja. Rujaklah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rujaklah dalam kitab akidah para salah dulu. Kitab Imamul Haddad ko, kitab orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, akidah Tahawiyah ko, akidah dia sama saja dengan khalaf. Jadi kitab ni ngaji
Tauhid salah juga ni. Depan kita ngaji tauhid salah cara kita ni. Tak ada ngaji kudrat iradat dalam kitab ni. Maka sama? Ya sama. Kerana apa? Kerana semua itu salaf dan khalaf ahlu sunnah wal jamaah. Pas nak masuk salah lagi tak ditambah. Tak ada apa dah ada salah dalam tu. Nak tambah salah yang kedua. Salah ke apa salah yang kedua? Salafi. Kau salah ke apa dia ni? Maka hak salah tak boleh mengaku. Salah yang diiktiraf. Salah yang didakwa sahaja tak boleh. Salah kurung ke-6 tak boleh. Salah kurung ke-12, kurung ke-11 tak boleh mendakwa, tak boleh. Siapa dia kata salah lagu tu. Kerana yang demikian itu, yakni Tuhan berada dan bertempat itu mustahil. Salah kata. Kita ngaji akidah ni tarik salah. Irsyadul. Maka barang siapa iktikadkan dengan hulul Allah Taala di dalamnya, yakni menempati Allah Taala di dalam hatinya, Tuhan berada di dalam. Berarti Tuhan bukan berada di luar makhluk, Tuhan berada di dalam makhluk. Kita royak dah iktikad Tuhan berada di dalam makhluk, kafir. Tuhan berada di luar makhluk, kafir. Sebab apa? Kerana luar dan dalam tu iktikad bagi tempat. 10 benda itu semua tempat. Maka tiada syak jadi kafir. Iya. Tak perlu syak lagi, tak perlu ragu lagi. Salaf dan khalaf umat Nabi Muhammad berimannya salaf dan khalaf beriman Tuhan tidak bertempat. Tak, saya tak kata Tuhan bertempat, cuma Tuhan berada di dalam, di luar, semua itu bertempat. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dekat, jauh. 10 benda kita sebut dah. Biar cekap. Apabila orang kecek mengenai tempat, saya tak kata Tuhan bertempat, salah dan khalaf ke kata mustahil, dan iktikad lagu tu berarti iktikad bukan pada Tuhan. Maka iktikad bukan Tuhan, iktikad kafir lah. Ada ciri-ciri tu bukan Tuhan, berada di Tuhan. Bukan lah, tak boleh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisul kursi. Hadis kursi kata apa? Al insanu sirri wa ana sirruhu. Kitab ni tinggi sikit dah. Tak tahulah para pendengar malam ni ataupun orang yang menadah kitab ni, kalau ngaji slow-slow, menadah dengan insaf, belajar nak cari kebenaran, insya-Allah nampak. Tetapi kalau ngaji nak cari kesilapan, nak mencari kesalahan, nak mencari aib, tentulah nampak macam-macam aib. Kerana apa? Kerana yang keluarnya daripada suara hamba. Maka ulasan hamba tentulah banyak kekurangan. Hatta hak Nabi Muhammad kecek pun orang masih bangkit lawak lagi. Yukazibu biddi, mendustai lagi, mempermainkan kata-kata Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad kata betul-betul bersih daripada Allah, pun dipermainkan lagi. Apatah kata-kata hamba? Maka kalau mengaji tak si tunjuk, tak si nak cari kebenaran, mengaji bukan dengan insaf, maka akan semakin keliru. Tapi kalau mengaji nak cari hidayah panduan, insya-Allah semakin jelas. Hadisul kursi kata al insanu sirri wa ana sirruhu. Erti bermula manusia yang kamil. Manusia bukan manusia kita ni dah. Manusia yang sempurna. Yang mana kamil itu yang sempurna, yang Tuhan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di atas dunia itu seorang khalifah, seorang pengganti. Yakni dia yang mengganti diriku untuk mentadbir alam ni. Secara zahirnya nampak dia yang menguruskan. Yakni dia boleh menguasai alam ini. Dia boleh menguasai cuaca. Dia boleh menguasai benda-benda. Dia boleh membuat benda-benda kadang-kadang nampak macam mustahil, adat saja, tapi dia boleh buat.
Kerana apa? Kerana dia ni khalifati, pengganti aku. Dipanggil manusia. Maka apabila malaikat memahami hakikat dan kehebatan khalifah Allah, maka malaikat tidak lagi memprotes, mengkritik kejadian manusia. Kerana Tuhan buka kepada malaikat kehebatan manusia, ma'rifatullah, kedudukan makrifat makhluk dengan Tuhan. Allah makhluk, manusia dengan Tuhan. Manakala setan tak nampak benda lagu tu, sampai sekarang dia tak nampak, tak boleh nak iktiraf kehebatan manusia. Maka insanul kamil, insan yang aku kata nak jadikan khalifah tu. Itu rahsiaku. Banyak rahsia aku simpan di dalam kejadian manusia. Sehingga ke apa maksud aku cipta ke dia sebagai khalifah. Ada rahsia banyak lagi mu tak tahu, wahai makhluk-makhlukku. Kehebatan cipta aku dipanggil insanul kamil, manusia yang sempurna. Itu adalah rahsiaku. Macam-macam. Kok bisa sekali Nabi Muhammad lah insanul kamilnya. Maka kita ni belum lagi kamil, maka bukan jadi tempat rahsia Tuhan lagi. Tak ada kelebihan, tak ada gapo kita. Tapi insanul kamil Tuhan kata ni adalah hasil cipta aku, banyak rahsia aku simpan dalam ni. Yakni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian? Yakni banyak rahsia yang aku tak bui makhluk tu. Sebab tu makhluk melihat Tuhan seolah-olah Tuhan. Makhluk lain melihat manusia seolah-olah Tuhan. Kerana banyak kehebatan manusia ni. Gajah lebih besar daripada dia boleh kuasai. Benda ni laut, di langit, di gapo dia boleh kuasai. Ikan di laut dia boleh tarik. Gong ni macam-macam. Benda hebat pada dia boleh kuasai lagi. Kerana apa? Dia ke khalifah. Dia ke pengganti aku. Aku jadi ke semua ini, wahai manusia, wahai Adam, untuk dirimu. Dan aku jadi ke dirimu, wahai manusia, untuk diriku. Yakni menerima rahsiaku. Insanul kamil itulah tempat aku menyembunyikan macam-macam rahsiaku di dalam insanul kamil. Yakni makrifat dan ilmu kehebatan Tuhan macam-macam. Siapa manusia tak boleh nak kecek bab rahsia ini. Ada orang dapat sedikit, ada orang dapat banyak, ada orang dapat gapo. Yakni aku taruh ke rahsia itu ilmu laduni dan ilmu makrifat. Ilmu hak tak nampak melalui manusia direct daripada Tuhan. Maka ilmu lagu ni tak mungkin salah dah, kerana direct daripada Tuhan. Katanya orang sufi, wahai orang-orang alim, kamu ambil ilmu daripada benda yang mati, yakni daripada manusia juga. Maka kami mengambil ilmu daripada benda yang tidak mati, yakni direct daripada Allah. Benda yang daripada benda mati kemungkinan salah, kemungkinan berlaku kesilapan, kerana banyak kekurangan. Manakala ilmu direct daripada Allah, itu ilmu yang sebenar. Sekalipun semua itu mari daripada Allah, tetapi hak ni lebih murni. Kalau kita bagi daripada kilat direct, kalau siapa kedai tu banyak benda dah lain. Dan aku rahsianya wa ana sirruhu. Dan katanya Allah, aku pula rahsianya, rahsia insanul kamil. Dia rahsia aku dan aku adalah rahsianya. Yakni Tuhan itu merupakan benda yang sangat rahsia di dalam hati insanul kamil. Banyak benda yang dia tidak beritahu. Kita kalau saya kepada benda, saya kepada isteri, saya kepada ibu kita, kepada ayah, kepada anak, kadang-kadang orang tahu. Kenapa kita saya ke dia, banyak orang tahu. Tetapi Tuhan dengan insanul kamil, Tuhan itu merupakan rahsianya. Satu benda yang sangat special, sangat istimewa, sehingga ia merupakan rahsiaku. Secret
admire. Nah, peminat gapo dia ko, peminat secret kita. Nah, Tuhan ni bukan kata Tuhan supaya makhluk gapo dak, tetapi setara tulah nak royaknya. Kecek kiasel lah ni dah. Yakni apa maksud aku rahsianya? Yakni aku pandang hatinya. Aku pandangi hatinya dan pendengarannya. Yakni akulah tempat dia memandang. Rupanya kita tengok wali ni, dia tengok kita, rupanya dia tengok Tuhan. Dia tengok kejadian Tuhan. Dia tengok makhluk Tuhan. Maka sentiasa memandai di dalam perbuatan dia ada maksud di sebaliknya. Nah, bukan muamalah dengan kita. Seperti satu cerita kita sebut dah. Seorang guru pondok. Nah, buka pondok puluh-puluh tahun. Anak murid dia buah saja, tak dengar kata, lawan kata dia, lopak pagar, nyuruk kat bawah, buka pintu, tubik, jalan slow-slow, semua masuk dalam kategori lari belakang tu. Buat goni, tak dengar kata, lawan dia, tak semaya, kelik rumah tak semaya, tak puasa, duduk pondok, jadi warung, jadi wali, macam-macam. Maka orang ada seorang saing dia mari ziarah. Dia kata, mu ni ya Allah, buka pondok lama dah. Anak muridmu ni buah-buah saja, tak dengar kata. Sabarmu deh. Sabarmu deh dengan perbuatan anak muridmu ni. Patutmu ni hambak belaka, marah belaka, rotai belaka, piak belaka. Sabarmu. Maka katanya guru tu kata, aku tidak memandai kepada dia, aku melihat. Bila masa aku melihat muridku? Daripada dulu lagi aku hanya melihat Allah Ta'ala semata-mata. Sebab tu aku boleh bersabar sampai sekarang. Dia buah, dia tak dengar kata, dia potolo, dia gapo, aku tak melihat dia. Aku melihat itu semua adalah kelakuan, kejadian makhluk Tuhan. Nak menaikkan kedudukan aku ataupun nak menghapuskan dosa aku. Jadi aku duduk muamalah dengan Tuhan, duduk kira bicara dengan Tuhan, bukan duduk muamalah dengan pelajar-pelajar aku, murid-murid aku. Kalau aku nampak dia, nescaya aku tak boleh sabar dengan keadaan ni. 10 tahun dah. Tetapi aku sekarang duduk tengok Tuhan, duduk dengar Tuhan, duduk melihat semua. Maka aku boleh bersabar kerana lagu tu. Kita boleh buat kecek boleh. 2-3 lekok nak menapa selalu, nak bergocoh selalu, nak bergapo selalu. Tu tepat pandangan, pendengaran, penglihatan dan wujudnya dengan daku daripadaku kepada aku. Maka adanya insanul kamil itu denganku. Dia boleh hidup, dia boleh bercakap semua dengan Tuhan belaka. Tidak merasai dia yang bercakap, tidak merasai dia yang berkata-kata. Tidak merasai dia yang petah berkata-kata. Tidak merasai dia yang memberi pahal kepada makhluk. Tidak merasai macam-macam. Hilang segala. Lepas tu, apabila hilang lagu tu tujunya? Tuju kepada aku. Dengan aku kepada aku. Dengan Tuhan, tuju kepada Tuhan. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah. Hizib ke apa dia tu panggil? Hizbun Nawawi. Hizib Imam Nawawi. Bismillah ya Allahu akbar, aqulu ala nafsi. Bismillah ya Allah wa fillah. Maka Imam Nawawi menyatakan akidah perjalanan bermula dengan siapa, nak ke mana. Orang sufi dia tahu dia daripada siapa, dia bergerak dengan siapa, menuju kepada siapa. Jelas. Matlamat kehidupan dia jelas. Daripada siapa, sekarang dengan siapa sekarang. Sekarang nak tuju siapa jelas. Ada orang tahu dia daripada Allah, tapi dia gerak dengan diri dia. Kepintaran dia, dengan kebolehan dia, dengan kepandaian dia, dengan kelebihan yang Tuhan beri kepada dia. Dengan bukan Tuhan. Dengan dia berlaku dengan dia. Sekalipun dia nak tuju Allah, masih lemah. Mesti Allah pada semua keadaan. Ada orang tahu daripada Allah. Tahu
semua itu pemberian Tuhan, tapi tuju bukan tuju Tuhan pula. Salah juga. Jadi ahli sufi ya jelas. Dari mana, bersama siapa, menuju kepada siapa. Jelas. Maka apabila kehidupan dia minallah, ma'allah, ilallah, jelas lalu. Nah, kita lah ni hak serabut perut, hak tak gini, hak apa dia, nampak macam mecuk dengan Tuhan, kerana tak siapa perikat tu. 3 patah perkataan saja. Minallah, ilallah, billahi ta'ala. Minallah, billah, wa ilallah. Hak tu ya 3 patah perkataan tu pun pecah kepala nak beramal. Bukan kata nak beramal surah Fatihah sebutin. Nah. Daripadaku kepadaku, maka tiada yang sertanya, tak ada yang sertanya kecuali aku. Kemudian daripada itu hendaklah engkau ketahui akan murak daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wallahu a'lam. Mengaji ilmu dah lah kali ni buat kita. Orang tua dulu tak baca kitab ni dalam live ni. Takut silap faham. Lebih-lebih lagi ramai Wahabi, ramai gapo tak boleh nak terima ilmu lagu ni. Ilmu ini disusuk bukan kerana salah, tetapi bimbang takut benda itu menjadi permainan orang-orang jahil. Ngaji kita Irsyadul Ibad nyebuah kedai kopi, bila-bila makan nasi lemak, bila-bila makan roti canai. Kecek ba ilmu hakikat minallah billah ilallah. Orang mari lambat roti canai supaya serana. Kecek minallah billah ilallah, kecek lagu ni. Ini setan zindik percakapan lagu ni. Patut kekecek lagu ni hanya nak menutup nafsu dia yang jahat semata-mata. Nah, dia tak semujahadah, kecek bahasa-bahasa, tiru-tiru perkataan ahli sufi. Maka orang-orang dulu sebab tu tak baca, tapi hamba dah terbaca dah kitab ni. Kita banyak lagi hak berat-berat kitab hak ni kira ringkas-ringkas ni. Supaya masyarakat tak rasa janggal, tak rasa terkejut dengan ilmu-ilmu lagu ni. Lepas tu jadi fitnah kepada Wahabi lah. Bagi orang biasa tak jadi fitnah. Bagi orang yang jahat hati dia, maka ilmu lagu ni dia akan ambil kesempatan. Bagi orang yang bersih hati dia, orang yang nak kebaikan, nak panduan sungguh, maka ilmu ini dapat memandu hati dia. Orang jahat ni dia akan ambil kesempatan pada semua jenis ilmu. Kalau dia rasa ilmu ni dia boleh buat cari makan, maka dia guna ilmu tasawuf ni untuk cari makan. Kecek ilmu tasawuf, gaya supaya ahli tasawuf, maka untuk cari makan. Bukan belajar insaf betul, nak baiki diri, nak menuju Allah. Ustaz, saya nak tanya, betul kah korban kita tak sah kalau daging yang kita korban tu tak dapat pada orang miskin? Kalau kampung kita tak ada orang miskin, adakah terpaksa cari orang miskin untuk bagi korban supaya korban kita sah? Ya, kena cari orang miskin. Kena bagi daging yang mentah kepada orang miskin. Betul kau tempat demo tak ada orang miskin, demo duduk dalam surga. Kau mana ni? Amerika ada orang miskin lagi. Tahap kemiskinan dia Amerika, New York, Abu Dhabi, bertambung orang susah. Malaysia malah nak kira, balik sana bertambung. Berkorban pula. Tiba-tiba tak ada, terah dululah cari. Benda ni ada hukum, tetapi kita nampak pergi cari dululah. Takut tak jumpa cari, takut kita saing orang kaya saja, orang miskin sebelah rumah kita tak tahu. Dia makan pasir pun dia tak tahu. Culun ni kita tengok, kalau gicek sungguh cari orang miskin, Allah. Lakoh 2-3 lakoh jumpa dah orang miskin. Kita tengok ke, jangan kita tengok di tempat orang mewah, tak jumpa lah orang miskin. Kita cari tempat orang susah, pondok-pondok ko, kita cari orang bawah lokal ko, kita cari tempat lagu tu. Ni cari Starbucks. Di Starbucks mana ada orang miskin? Kawan ni datuk, hak ni dating, hak ni gapo dia, hak ni orang kaya, ni anak goni, anak hatu, anak goni kaya belaka. Orang kita cari Starbucks. Cari dengan menteri-menteri. Menteri orang kaya, kita cari orang miskin. Macam-macam badan, macam-macam NGO dah lah ni orang miskin. Harap soalan ni biar relevan. Relevan kau berapa dia. Biar munasabah dia sesuai sangat. Kalau tak ada sungguh,
Berarti awak duduk tempat yang masya-Allah tabarakallah, dekat-dekat dah dengan surga. Nah, Amerika tak boleh lawan, New York tak boleh lawan, Hollywood tak boleh lawan, Abu Dhabi, Kuwait ko, Raja Saudi pun tak boleh lawan tempat tu. Nah, jumpa orang kaya belaka. Rezeki memang sudah sampai pada akhir zaman dah. Maka tak ada dah orang nak terima gapo dia. Hak tu terpaksa nak kata lagu mana wi kepada orang hak tak kelayak ke pun ataupun pindah kepada kampung lain. Nah, lagu tu. Sekitar rumah ada 3 surah. Kita buka ada azan cepat lambat. Hak mana ikut afdal? Gini. Azan ni kadang-kadang Tok Bilal makan nasi dulu 4 pinggir hak ni. Hak ni 3 pinggir. Maka kita azan pertama boleh dah makan. Nah, bukan kata basi. Basi lagu mana? Kalau dia tak boleh bel kalau tak masuk waktu. Hak pertama tu bel berarti masuk waktu dah tu. Apa kau itu tak bel? Ada masalah tu. Tok Bilal dedah lah. Tok Bilal duduk dalam tandah. Nak kata guano. Kadang-kadang Tok Bilal makan nasi separuh dan nasi kabu. Bel bunyi bunyi cap perak. Nah, maka jangan ikut sangat azan tu. Berarti orang azan tu berarti sudah masuk waktu dia. Maaf ustaz, adakah kita tersalah rukun fi'li? Dalam solat sunat perlu sujud sawi. Salah lagu mana rukun fi'li? Kita tak rokok, kita tak i'tidal. Salah lagu tu lagu mana? Kena bangun semula lah. Apa masuk kesalahan dia tak sebut. Jadi kita tak boleh nak jawab. Soalan ni terlalu umum. Ustaz, jika urusan pembahagian harta pusaka belum selesai, bagaimana keadaan ruh alam barzah? Mohon penjelasan. Ingat, urusan orang atas muka dunia, kalau tidak ada kaitan dengan si mati, maka si mati tidak menanggung apa-apa risiko. Lainlah wasiat ataupun benda itu kaitan dengan si mati. Tapi kalau wasiat mati meninggal, tiba-tiba hak ni tak tahu mana, tak bagi lagi sako paklon ni. Mati dah anak-anak dia. Tinggal cucu dah pula. Tak ada nak bagi sako sebab banyak sangat. Tu salah orang hidup kerana cuai dalam membahagi pusaka. Nah, deki kau baloh kau tak boleh terima kata sepakat. Hak ni tak puas hati hak ni. Salah ke apa dia? Ayah dia mujahid tinggal pitih. Ni salah nak wikut ayah, pitih nak. Tak boleh. Tak betul lagu tu nah. Adakah boleh emas dibagikan dengan paraik? Tertudahlah. Bagaimana benda tu harta, bentuk emas kau, perak, basikal, motor, gigi palsu pun kena bagi paraik. Kalau benda itu bernilai. Gigi palsu ni 1000 juga. Kalau harga cak ayen 100. Kalau terparuk kali tak ada piti. Bahaya gigi ayah kita ngajar biar longgar pun bahagia. Tak apalah asal jadi ada gigi palsu. Kalau benda tu bernilai lah. Tapi tak tahu ada orang kena kodok nak ambil harta tu. Buka tu dalam kain kuning. Buka ingat harta emas kau besar kepala lutut. Tengok gigi palsu. Janganlah. Maka kena bagi berlaku faraid. Bolehkah kita mengamalkan ilmu kebatinan? Ustaz, ada tak contoh amalan kebatinan? Batin lawan dia zahir. Batin lawan dia zahir. Zahir ni benda luar. Benda kita nampak, kita ambil tangan, ping tapak kawan ni mega. Zahir. Batin dia tak tapak, dia tepuk sini. Pop pop kena soal itu. Necap. Tu batin. Apa? Beza apa? Sebab hak ni nampak, hak ni tak nampak. Boleh ke tak? Boleh, kemahiran saja. Benda itu kemahiran. Benda tu jin. Apa kak? Sikit-sikit jin selalu. Apa kaitan jinnya? Jin dia ada ilmu dia. Kita tak napi ada juga orang pakai jin, ada orang tak pakai jin pun boleh. Lepas tu lagu mana? Saya tak boleh buat. Demo tak belajar. Supaya demo tak pandai. Demo tak uti. Apa demo kata? Apa maknanya beki mutu ni adalah benda yang mustahil. Apa? Beki mutu mesti ada kaitan dengan jin. Apa? Sebab saya tak pandai. Saya buat tak jadi beki mutu tak jadi. Dah demo tak belajar pada letak. Belajar gak ilmu. Hak benda demo tak boleh buat, demo mengaji tak faham, sikit-sikit jin selalu. Maka orang beki mutu tu ada jin. Ada jin. Sebab dia beki jadi, dia buat kisi jadi. Ambo tak ikat buat, mapuh mutu ambo. Dah demo tak boleh belajar. Tak ada kaitan dengan jin. Tak syarat apabila kita tak belajar, kita buat tak jadi tu jin selalu. Tak. Kemahiran ke? Demo mengaji ke apa? Ilmu Tuhan ni luar. Jangan jadi Wahabi. Ingatlah pesan ambo. Cakap ambo nak ulang beratus ribu kali royak bab Wahabi ni. Faham lah. Kalau hak benda hak kita kata jangan duk ikut sangat ustaz-ustaz Wahabi tu.
Ia tak bawa kita kepada Nabi Muhammad pun, bukan beramal dengan Quran pun, bukan beramal dengan hadis pun, beramal dengan pendapat dia. Kita ahli sunnah wal jamaah hak usaha nak ikut Quran dengan sebenar-benarnya, ikut hadis menurut pahaman yang dipahamkan oleh orang alim-alim. Bukan ikut pahaman kita, kita ikut orang alim memahami nas Al-Quran dan hadis. Ustaz saudara saya lumpuh, tak mampu bergerak ke bilik air. Soalan saya, sah kodok bersuci di atas katil sahaja menggunakan botol air dan spray sabun? Boleh, tak ada masalah. Dia nak bersihkan gapo-gapo atas katil, tak ada masalah. Hak penting time semaya tu jangan ada najis lah. Ia malah gitan dah. Nyipes. Dia tak syarat kata makan nasi atas katil boleh. Jogging atas katil, paping wak sipek atas katil, tak ada masalah ya. Naik motor atas katil, wak gila naik motor atas katil boleh tak? Oh, bersuci tak apa, jangan ada najis duduk. Jadi ukur dia boleh lah, cuma kubel lah, nampak kubel sikit deh. Ustaz saya tak syarat kata najis ni akan jadi bersih apabila dibasuh di dalam bilik air. Kau ada syarat? Najis akan bersih jika dibasuh di dalam bilik air. Maka kalau basuh di atas katil jadi cemar, maka tak sah basuh najis. Ada gitu tak ada? Tak ada syarat. Tempat tu tak jadi syarat, tapi perbuatan kita yang sah tu cukup. Ustaz nak tanya, kalau ada seorang lelaki tu nak kau kita. Lelaki nak kat kita. Maknanya dia itin mana ni? Kalau dia tak solat, memang kena tolak terus kau. Sebab ambo royak, kalau orang tak semaya jangan terima. Risiko kita akan taat kepada orang fasik. Orang jahat dengan Tuhan. Apabila kita jadi isteri dia, kita kena taat. Sudah taat kepada orang maksiat. Allah beratnya. Jangan cari pasal awak kerja lagu ni. Saya berpegang pada prinsip saya sebelum ni, prinsip sebelum ni, nak lelaki yang beragama dan berakhlak baik. Tapi kali sani saya sudah terjatuh cinta dah dengan dia. Macam manalah Ustaz sudah soalan ni. Di antara nafsu dan prinsip kita. Awak dulu prinsip awak cinta kerana Allah. Saya bakal suami saya kerana Allah, kerana dia taat kepadamu ya Allah. Sekarang kenapa saya masih saya kepada orang lelaki yang dia tak taat kepadamu ya Allah? Berarti saya aku lah ni lari dah ni. Saya settle berkali kawan ni muka supaya Korea pok kali. Hak tu ambo jadi muka kita lupa Muka supaya kena sepak kat orang, supaya kena cuota atas muka. Jumpa dengan kawan-kawan tu pergi Korea pok. Oh, bila masa peluang terpaksa ambil dah. Bila lagi peluang ni kawan ni. Maka kita gadai ke prinsip kita nak cari lelaki yang soleh. Berarti cinta kita tak murni dah. Kita tak jujur dah dengan prinsip kita. Baca bismillah. Ya Allah ya Tuhanku, aku tolak kerana-Mu Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku tolak pinanganmu. Aku tolak lelaki ini kerana-Mu ya Allah. Jangan bismillah, aku pinaimu dengan bismillah. Ni aku tolakmu dengan bismillah. Hei setek kepada gapo nah. Dia kata. Biar berani akak jangan buat lembek gak. Kita orang tino pun jangan jadi kerok nasi kena air gak lembek selalu. Kuat gak semangat, ingat prinsip kita. I hate you tulis. I hate you lillahi ta'ala usolli fardu zuhri. Tu. Panjang lagi no. Tuan guru boleh terangkan serba sedikit tentang manakib tu Ayah Said Lundai Paku. Guru kepada Guru Haji Ahmad Lundai Paku, terima kasih. Ambo ni tak ada dengan dia. Tok Guru Haji Said ni, Tok Ayah Said Lundai Paku ni. Dia masyhur dengan ahli zikir. Murid kepada Tok Wali Ismail Lundai Paku. Tuan Guru Haji Ismail Lundai Paku. Tok Guru Haji Ismail Lundai Paku ni sezamai dengan Tok Kenali. Tok Ayah Said ni anak murid dia. Usia dia 100 tahun lebih. Masyhur dengan ahli zikir. Manakib secara mendalam, cerita-cerita dia banyak, tetapi hamba tak boleh nak ayat, takut tak pasti, takut menambah-nambah. Tetapi masyarakat melihat dia sebagai orang baik. Nak ayat lebih-lebih takut dia kata cerita ni. Dia orang ahli zikir. Kita yang malah berzikirnya. Popok dia ni rajin berzikir. Lah ni orang berzikir sikit kata melampau-lampau kita malah dia pernah zikir dak pun. Lepas tu apa dia mau lari orang zikir? Betul sungguh Nabi Muhammad kata orang mukmin akhir zaman apabila berzikir, orang munafik kata mu ni riak. Mu ni gila zikir lagu ni. Jadi berlaku sungguh. Apabila orang mukmin cuba nak berzikir, orang munafik dalam YouTube,
Orang munafik dalam TikTok, orang munafik dalam bentuk netizen, orang munafik dalam bentuk ustaz, orang munafik dalam bentuk maulana, orang munafik dalam bentuk gabriel syekh rabbana, orang munafik dalam bentuk mufti, orang munafik dalam bentuk doktor, orang munafik dalam bentuk gini, akan kata muni gila. Zikir gapo lagu ni? Ya zikir lagu mana orang kata gila? Kalau kita pergi subhanallah. Dia kata gila tak? Lagu mana menyebabkan zikir orang kata gila? Tak. Gila dah tu. Orang mukmin Nabi sebut sendiri jawab dia, orang hok kata kepada orang mukmin tengah berzikir tu orang munafik. Bacalah hadis, bukan mereka, Nabi kata. Orang mukmin pada akhir zaman berzikir sehinggalah orang-orang kata dia tu gila ataupun orang tu murain. Nunjuk-nunjuk. Zikir senyap-senyap sudah. Buat senyap. Senyap-senyap sudah. Ni zikir. Nunjuk-nunjuk. Nabi kata, orang yang kata tu munafik. Sudah. Masalah juga. Maka bimbang-bimbang nak komen sikit bab zikir-zikir ni. Takut kena hadis tu kita. Tak ada apa lah. Sallallahu Rabbuna. Tak ada. Adakah kita jatuh kufur? Sekiranya kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita jatuh kepada syirik dalam kita tidak sedar. Okey, maksud tidak sedar ni lagu mana? Hilang ingatan. Kalau hilang ingatan, perbuatan itu tidak dikira kerana masuk dalam perbuatan orang gila yang sudah hilang ingatan. Apa maksud tidak sedar? Saya terlala, saya dulu tak belajar, saya tergapung. Okey, itu jadi kufur. Lalai daripada awak. Tapi kita buat dalam keadaan kita tidak sedar, itu dimaafkan dan tidak dikira hukum. Tapi kalau dalam keadaan kita sedar, tak boleh hukum. Ya, jadi kafir sungguhlah perbuatan syirik. Kita tahu dah tokong ni tak boleh sembuh. Kita pergi sembuh, pelik sungguh. Saya berlakon. Berlakon tak boleh. Kerana kekafiran itu kalau dibuat dengan sengaja. Kalau dipaksa tak apa. Saya pengaruh paksa. Pengaruh filem tu paksa. Pengaruh tu tak pistol. Kau betul paksa kau apa dia? Kau tak payah pitih. Tu bukan paksa lagu tu. Maka berlakon benda-benda kufur ni boleh jadi kufur. Kerana seolah-olah sengaja nak menunjukkan perbuatan kufur. Dalam hati saya berimeh tak boleh. Buat apa lagu tu? Kita hukum secara zahir. Nampak perbuatan tu dah tak ada orang paksa, berarti awak sengaja nak melakukan, menunjukkan di hadapan makhluk Tuhan, awak ni tak setuju dengan Tuhan. Mengiktiraf Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Lagu tu. Ustaz suami saya tinggalkan saya. Allahu Akbar. Ya cerita dah lah kat hamba. Tanpa kabar berita dan nafkah lebih 3 bulan dah. Apa hukum dia sudah menyasar lah dia panggil. Jawapan dia. Bapa tinggal, tak boleh nak royak soalan ni sikit sangat. Pergi kerja ke? Pergi cari pitih ke demo ke? Kau awak tahu dah dia kerja 3 bulan, 4 bulan kelik sekali ke? Masa nikah dulu dia tahu dah dia kerja di planet Pluto ke? 6 bulan pergi di planet Pluto. Nak kelik pula ingat dekat. Ingat Pasir Putih Kota Baru. Nak kelik semula 6 bulan pula, setahun baru jumpa. Pakai apa dia maksud tinggal tu 6 bulan tu? Kita tahu dah kau benda tu cuai daripada pihak dia kau. Tak boleh nak royak juga secara ringkas sangat. Tapi kalau cuai daripada pihak laki-laki, tengok dia baca ta'liq kau dak. Masa nikah dia baca ta'liq, kalau saya tinggal 3 bulan isteri saya tak beri nafkah daripada pihak saya sendiri ataupun saya wakilkan siapa-siapa dia untuk beri nafkah kepada dia. Nafkah zahir lah, nafkah batin yang wakil. Wakil nafkah batin, tak ada apalah. Maka lagu mana? Maka kalau saya mengadu kepada hakim dan sabitlah dia betul-betul buat macam tu, maka saya akan istihar berlakulah tolak khul'i di antara kita berdua. Bayar seria kepada hakim, terjatuhlah tolak khul'i. Hakim suami baca lagu tu ta'liq ketika nikah, kalau buat sungguh maka suami isteri pergi jumpa tok qadi, maka jatuh tolak khul'i kalau sabit kesalahan. Kalau tak sabit, itu adalah komplot isteri, tipu daripada pihak isteri, ataupun ada masalah hakim tak setuju, hakim tak puas hati, maka tak jatuh tolak khul'i lagi. Sebab tu tolak khul'i ni mesti diputuskan oleh hakim. Jangan tanya tok tua kita, jangan tanya abai kita, jangan tanya ayah nda kita, jangan. Hok jahil-jahil wi fatwa kosi-kosi, jangan pergi jumpa tok qadi gapo-gapo .
Ustaz, air wuduk untuk muka dari mana ke mana? Saibung perempuan kena juga ke? Air muka ni lah benda hak wajib kawasan muka. Start daripada permulaan tumbuh rambut sampai ke dagu. Daripada ujung anak telinga sampai ujung anak telinga. Tarik benar lagu ni, masuk juga saibung gapo dia, masuk belakang. Tu basuh air wajib. Ya, basuh air wajib. Nah. Apa hukum membalas kejian dengan kejian yang sama? Contohnya A kata mu menata. B pun balas bahasa menata juga. Mu jahat, aku pun nak jadi jahat. Mu masuk neraka, aku nak masuk neraka. Mu kerja uduh, aku nak ngaji uduh. Aku bukan nak ikut Nabi Muhammad, aku nak ikut nafsu aku, nak puya puas hati aku. Betul ke cara lagu ni? Kalau tidak Nabi Muhammad akan tunjuk contoh. Sebab orang kafir kata parok kepada Nabi Muhammad. Orang kafir buat macam-macam kepada Nabi Muhammad. Nyo bunuh keluarga dia, nyo kelah pak dara dia, nyo tuduh anak dia, yo macam-macam cerita. Nabi Muhammad ada buat lagu tu. Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, Nabi kata antumul tulaqa. Mu semua aku lepas belaka. Hok ada masalah dengan aku maaf belaka. Lepas tu siapa dia kah kita untuk menyatakan niat saya baik. Lepas tu kalau Rasulullah kata bunuh kau apa? Siapa dia nak petika kebaikan hati Rasulullah? Sekalipun ada ulama kata boleh menggunakan kaedah cacian dibalas dengan cacian sekadar sama, tetapi sangat-sangat tidak sesuai. Nah, sombong di atas orang sombong itu satu kebaikan. Kerana sombong kita bukan sombong supaya dia. Bukan sombong nak melepaskan mulut kita, nak tunjuk ego kita, nak melepaskan. Tak. Tetapi kita niat lillahi ta'ala. Aku sombong ni aku berlakon saja ya Allah ya Tuhan aku. Aku tak say sifat ni. Tetapi aku berlakon supaya dia tahu keburukan sombong tu. Tu matlamat kita. Ni kita jadi sombong. Siapa dia kata lagu tu? Orang kecek uduh, kita jadi uduh juga. Kita kecek uduh. Bukan kita berlakon supaya dia tahu kekejian yang ia buat tu orang tak suka. Kerana al-mu'minu mir'atu mu'minin. Orang mukmin itu cermin kepada orang mukmin. Kadang-kadang orang cermin, orang dia tak tahu aib di muka dia. Kita kena tunjuk muka yang sama dengan dia. Dia cermin. Maka kadang-kadang kita balas kejahatan itu untuk mencerminkan keburukan yang ada pada dia. Tu sahaja. Ni kawan tu kata menata, dia kata bahasa goni macam-macam kata. Pah? Saya lawan tu. Lillah. Memang nak kena lawan keburukan dengan keburukan. Takut gitu Kita tak tahu niat dia, tapi suasana sangat buruk lagu tu. Pembalasan, cara nak recommend, cara nak komen lagu tu tak comel lagu tu. Nah, kita nak marah kat Wahabi, kita berperangai jadi super Wahabi. Kecek huduh, nipu orang, petenuh lah berapa dia, react nak peracau orang, nah, mampu yuti orang berapa dia. Takut. Kita rakyat sekali aswabi. Aswal sunnah terkesan dengan Wahabi pula. Tu bahaya juga, jangan layan popok dia. Jakit orang sakit ni bukan kata nyakit yang jakit. Nyakit Wahabi ni jakit juga. Yang jakit di apa? Di tubuh kita. Jadi ada gambar Wahabi labeli. Dak. Labeli macam gambar. Dak tak jadi lagu tu pas. Nyakit di akhlak, nyakit di hati kita. Khusus sekali masyarakat dok tengok supo tolo, aswaja Wahabi perangai 2 kali 5. Idfa billati hiya ahsan. Lawan dengan sebaik yang mungkin. Kita tak napi ada cara, tapi jangan buat cara rolik kita. Jarang-jarang sekali 2 boleh. Sebab apa? Sebab kita hanya berlakon saja nak tunjuk keburukan tu. Tapi kalau berat tiap-tiap ceramah dia, tiap-tiap nak berlawan dengan orang, mulut berat kata. Tak tahulah. Wallahu a'lam, hati dia kata hati dia bersih daripada Nabi Muhammad ko, bersih daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ko. Terpulang kita tak boleh suruh bagi hati dalam perut benda. Cuma cara lagu ni tak dipilih oleh Nabi. Ustaz sah ko kalau kita bersuci daripada hadas besar gunung air tanah. Bersuci hadas besar gunung air tanah ko. Hadas besar kau najis ni, najis mughalazah rasa dia, bukan masuk hadas besar ni. Hadas besar bapa mandi pakai tanahnya. Hadas besar ni mandi junuk lah. Kata bapa jadi minat ke tanah. Kau semen dia kau, semen. Orang pasir kau, semen kau dah. Seming bukan seming, semen bagi.
Satu beldi dan mandi guna shower pula. Lepas pada mandi air seluk, lepas tu kita pun mandi pakai shower bro. Tak guna beldi dah. Hok nek kali lagi. Hok sekali tu mula-mula hang mandi dengan seluk. Kalau dah faham soalan dia lah. Berarti dia kata hok mula-mula tu kalau dia kena najis anjing kau, dia basuh dengan seluk dah. Pakai air sebeldi. Ya nak nek beldi, nek cucure. Lepas pada tu hang tak guna beldi dah, hang pakai air shower gitu. Kira satu, lepas tu dua, kira. Soh dak. Oh supaya tolong ya. Nek kali hok penting. Kali tu sama ada kali tu guna shower ko, guna air sungai mengalir, ko guna beledi, ko guna cetung, ko guna gapo dia ikutlah terpulang pada kita. Rasa maksud dia gitu, rasa bukan mandi junuk ni pakai pasir berat. Karak habis rambut rasa. Ustaz, bagaimana cara nak elakkan perasaan sombong? Ingat, kenapa kita sombong? Kita nak berperangai dengan perangai lagu ni, kita kena tanya, kenapa saya perlu berperangai lagu ni? Kenapa saya perlu riak? Kerana perlu ke tak? Sombong ni bukan sifat hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah sifatnya tawaduk. Rimpaknya tidak merasai kelebihan pada diri dia. Sentiasa melihat anugerah daripada Allah. Rasa besar diri, rasa hebat, rasa sombong, rasa manusia tu lebih hina daripada dia, rasa dia lebih layak untuk sesuatu tempat pada suatu anugerah pada orang lain tak layak. Sombong lagu tu. Maka sombong, kalau awak tengok orang sombong, awak suka ke tak suka? Maka nak bukan kata awak saja tak suka. Orang mukmin tak suka sifat sombong. Nabi Muhammad tak suka. Allah marah kalau kita bersifat sombong. Maka saya tak sifat sombong lagu tu. Berarti kaya buat sesuatu yang Tuhan marah. Apakah hikmah dia? Apa manusia tak perlu sombong? Saya tak perlu tahu. Hak penting Tuhan suka ke tak? Tuhan tak suka. Saya angkat tangan. Saya faham ke tak faham? Hak penting benda tu Tuhan tak suka. Boleh kodok kita tulis nota-nota ringkas lah dalam kitab Al-Quran yang kita belajar. Boleh. Menulis di dalam mushaf boleh. Hak penting jangan nampak macam menghina. Nyukuang lah. Duk saja ngaji tajwid nukis dalam katung dalam surah Fatihah. Nyolipak lah. Wak-wak-wak-jet. Tak boleh bentuk menghina. Tapi semata-mata kita tulis taklid di bira-bira, di hujung-hujung tempat bersih tu. Misalnya hukum tajwid yang kita tulis dipanjangkan ni harakat. Tulis misalnya ni. Tu tak ada masalah. Jangan nampak menghina. Saya ada mengajar seorang sebelum ni Bukit Islam. Hari pertama setiap bulan dia bayar saya yuran untuk sebulan di awal bulan. Saya dah lost kontak dah dengan dia dah bertahun. Memang tiada upaya nak jejaki dia. Now dia kat KL. And saya dah balik kampung dah pun. Saya masih hutang. Dia berapa sesi pembelajaran bagaimana cara nak melunaskan hutangnya Ustaz. Gini. Dah dia hutang kita cari dululah. Siapa-siapa dia alamat. Kalau tak mampu cari, gitu dah lah. Berapa dia bayar hutang awak? Ya berapa dia bayar yuran? Saya ngajar dia. Awal boleh ya ke bayar yuran awal. Jadi patut saya ngajar. Ni dia bayar awal dah. Lebih kurang saya pun pindah. Jadi tak dia ajar boleh tu. Butai lah saya ni dia bayar tu. Patut saya kena ajar dia. Lah ni saya tak mampu dah ajar dia. Butai lah yuran tu. Pas saya nak buat lagu mana? Kalau tak boleh jumpa, ambil PT tu sedekah ke masjid, niat pahala kebajikan. Kalau akhirat, kalau dia minta hutang saya dah bayar dah. Saya dah sedekah dah. Maka akaun tu saya transfer awal-awal lagi sebelum awak tak minta. Gitulah cara dia. Wallahu a'lam bissawab. Ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.